#ListenWithLove, tak dengar maka tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke P Podcast episod Pelajar dan Kesukarelawanan. Saya Najah sebagai hos anda dan di studio kita ada seorang panel bersama kita iaitu Muhammad Razin Rashaidi bin Sharif. Ahlan wa sahlan. Alright, jadi untuk memulakan episod kita hari ini, boleh saya minta panel kita Razin untuk introduction lah diri sendiri sebab kata orang tak kenal maka tak aruf. Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Najah sebagai pengacara kita pada petang ini. Okay, nama diberi Muhammad Razin Rashaidi bin Sharif, berumur 19 tahun, merupakan pelajar asasi bahasa Inggeris semester 3 sesi 2020-2021, berasal daripada Kuala Terengganu tapi menetap di Kuala Krai, Kelantan. Dan saya merupakan sukarelawan aktif bagi Malaysian Relief Agency MRA bagi negeri Kelantan. Okey, sekali dengan semester sesi sekali semua kan? Tak sebut Korea, tak sebut kelas mana. Kena sapu semua. Alright, okey. Jadi okey. Razin, sukarelawan daripada Malaysian Relief Agency. Okay, jadi sebenarnya paling basic kan, macam mana Razin baru 19 tahun tapi macam mana boleh terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan ataupun non NGO lah secara general? Okay. Bagi saya telah berkecimpung dalam bidang volunteerism ni selama lebih kurang 3 tahun, dari tahun 2018 sehingga sekarang. Dan saya mengenali MRA ataupun Malaysian Relief Agency ni daripada seorang guru saya yang ketika itu saya berada di tingkatan 2018, tingkatan 4 kalau tak silap. Dia merupakan seorang guru yang telah mengajak ataupun mengajak dan juga memberi info dan maklumat tentang MRA ini sendiri. Jadi saya berkecimpung dalam MRA pada tahun 2018 melalui satu program iaitu pada bulan Ramadan. Nama program tu program Asnaf, untuk bagi baju raya dan juga food makanan lah untuk buka puasa. Jadi itu merupakan macam mana saya terlibat dengan NGO. Okay, jadi kita nampaklah peranan seorang guru tu sebenarnya sangat penting ya. Seawal tingkatan 4 di sekolah menengah sudah terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan. Sangat bagus. Jadi sepanjang 3 tahun menjadi seorang aktivis lah kan, humanitarian, mestilah banyak dan menyertai banyak program volunteerism. Jadi boleh ceritakan sedikit sebanyak tak dalam masa 3 ke 4 tahun ni terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan, apa kenangan manis dan pahit menjadi seorang volunteer ataupun terlibatlah dalam satu badan yang sebenarnya tak dapat profit kan, dia kita bergerak atas dasar memang kesukarelawanan. Jadi boleh ceritakan sedikit sebanyak kenangan? Kenangan 3 tahun, kenangan pahit manis. Yang paling saya ingat sepanjang tahun MRA ada buat program korban. Jadi first time terlibat secara langsung. Sebab sebelum ni macam saya tak ada pengalaman apa-apa dalam menguruskan korban. Jadi dalam MRA saya terlibat dengan program tersebut. Jadi perkara manis yang saya dapat ketika program korban tersebut, saya dapat
apa menguruskan daging-daging, tulang, lembu, kambing dan sebagainya untuk diagihkan kepada fakir miskin dan juga orang yang tidak berkemampuan. Jadi saya rasa pengalaman itu pengalaman yang baru uh, dan juga manis untuk saya sebab saya dapat belajar benda baru. Rasanya ada lagi tak Macam dah tak ada kot. Kalau pengalaman pahit pula macam mana? Ada tak? Kotlah macam tengah-tengah misi hujan ke, tengah-tengah misi terak rosak ke, pernah tak? Pengalaman pahit so far, okay, dalam sukarelawan kita kena tahu bersedia sebarang kemungkinan. Jadi apa yang saya cakap macam tu ialah bila kita turun padang, kita tak jangka apa yang akan berlaku. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, ada satu hari yang saya terlibat dengan program apa nama ya Allah, banjir, yes, banjir dekat Kelantan pada tahun 2020 kalau tak silap. Kami sepatutnya bergerak dalam kumpulan untuk pergi ke tempat iaitu di sebuah pondok untuk buat mobile clinic. Okay, mobile clinic ni macam klinik bergerak untuk kita cek penduduk setempat dekat situ. Tetapi secara tiba-tiba plan itu tertukar kepada projek banjir yang pada waktu tu banjir telah berlaku di kampung Cucur Puteri di Kuala Krai, Kelantan, dan kami bergerak ke sana dan dengan zero, tak ada apa-apa. Kami hanya bawa keperluan ubat-ubatan sebab pada awalnya kami decide untuk buat mobile clinic. So sampai di sana kami perlu bergelumang dalam apa panggil lumpur. Kami kena cuci rumah apa semua. So macam benda tu luar dari jangkaan. So kita kena bersedia sebarang kemungkinan bila kita berkecimpung dalam dunia kemanusiaan. Oh, sangat menarik ya. Jadi tak adalah yang pahit sebenarnya dalam bekerja yang pahit. Betul. Kalau kita melihat satu pengalaman pahit tu sebagai satu pengajaran ataupun sebagai satu kenangan kan. Dalam rumah dalam lumpur bila lagi boleh rasa. Betul. Kita nak lumpur mana? Paling-paling tu longkang kan. Alright. Jadi sekarang ni era pandemik COVID-19. Jadi semestinya badan-badan kesukarelawanan lebih bergiat dengan aktif sebab disebabkan tekanan daripada ekonomi, juga tekanan daripada segala pihak lah. Jadi boleh ceritakan sedikit apa progres ataupun program volunteering yang sama ada dari MRA ataupun daripada badan-badan lain di era COVID ni. Jadi apa pengalaman volunteering di era COVID ni? Okay. Pengalaman masa era COVID. Kalau saya dalam bidang sukarelawan ni, saya cerita secara statistik MRA, start daripada kita terjebak dengan pandemik ni. MRA telah menyumbangkan ataupun telah membantu pihak KKM untuk menyalurkan ubat-ubatan dan juga PPE serta keperluan lain, keperluan harian kepada penduduk yang terjejas seperti pada waktu tu di Sabah, di sekitar Kuala Lumpur, di Selangor, dan saya rasa di seluruh Malaysia lah kot. MRA akan tolong pada waktu tu. Jadi yang pertamanya saya nampak MRA ni, dia tolong dari segi ubat-ubatan. Yang kedua dari segi PPE, dan yang ketiga dari segi makanan. Jadi untuk COVID saya rasa kita ada penambahbaikan ataupun perubahan dari segi SOP yang perlu kita patuh, iaitu dari segi penjarakan sosial, sentiasa memakai mask, penutup muka, hand sanitizer. Jadi saya rasa benda tu benda baru dalam era COVID ni. Selain daripada tu macam masih sama sebab MRA terkenal dengan perubatan. Okey. Sangat menarik. Bila
bila bila Razin cakap semuanya sama kecuali yang SOP dan tambahan kan. Jadi walaupun sebenarnya yelah boleh bayanglah kena pakai face shield, kena pakai protection suit dan sebagainya. Tapi walaupun dengan kesulitan-kesulitan tu masih lagi mampu untuk membantu orang lain lah secara fizikal. Jadi sebenarnya halangan tu halangan adalah halangan tapi pilihan kita lah untuk membantu orang yang memerlukan. Alright. Jadi soalan seterusnya. Okay. Tadi Razin dah cerita, Razin jadi seorang aktivis, jadi seorang volunteer ni sejak daripada 3 tahun 4. So rasanya dia berterusan lah 3 tahun 5 dan sekarang di universiti sedang mengambil asasi bersama. Jadi adakah volunteering ni sebenarnya mengganggu pelajaran? Yalah dengan status Razin yang masih bergelar seorang pelajar universiti. Bagi saya volunteerism ni macam dia tak pernah mengganggu kita dalam pembelajaran sebab itu semua atas kita. Macam mana kita nak handle benda tu, macam mana kita nak handle benda tu supaya tak tak clash dengan waktu belajar, waktu volunteerism. Macam sometimes kita boleh bermain, sometimes kita boleh fokus pada benda lain. Jadi volunteerism ni bagi saya tempat saya release stress, release tension saya. Jadi bila saya macam tak ada mood untuk belajar, saya stress apa semua, saya turun padang untuk tolong orang dan saya dapat kepuasan dekat situ. Saya dapat tengok kebahagiaan orang lain. Diorang senyum sebab kita tolong diorang. Bagi saya benda tu tak ada halangan sebagai seorang pelajar untuk teruskan dalam bidang volunteerism. Okey, jadi sebenarnya volunteer ini tak mengganggu pelajaran lah dan saya suka dengan kenyataan yang bila kita tolong orang, kita dapat kebahagiaan dengan melihat senyuman diorang tu kan. So saya sendirilah ada pengalaman volunteerism yang sedikit lah sebenarnya, tapi memang tak dinafikan bila kita tolong orang, kita sendiri dapat kebahagiaan tu. Jadi di samping menjadi seorang pelajar sepenuh masa, volunteering ni adalah salah macam ni, dia bukanlah satu kerjaya tapi dia satu penglibatan dalam masyarakat kan. Dia bergantung kepada kita lah untuk menguruskan masa sebagai seorang volunteer. Okey, soalan terakhir. Okey, jadi sekarang sekarang ni ada macam yalah kita lah bila kita bincang dalam circle kita ni kan, ada yang pelajar, ada yang pekerja, ada yang sekarang ni tak boleh keluar rumah dengan COVID. Dengan Razin sendiri di Kelantan tengah PKP, tak boleh keluar rumah kan. Jadi macam mana, apa alternatif untuk kita support badan-badan NGO yang ada dekat Malaysia ni tanpa perlu turun padang sebab tak semua orang ada kelapangan dan juga kemampuan fizikal dan kewangan untuk turun padang. Jadi apa alternatif lain untuk support NGO ni? Okay. Untuk alternatif lain untuk kita sokong NGO ni dari segi yang pertama turun padang. Tapi kalau kita tak boleh nak turun padang, kita ada yang kedua iaitu memberi sumbangan ataupun derma. Sebab setiap NGO mesti ada platform tersendiri untuk di manakah orang untuk menyalurkan bantuan. Dan yang ketiga, kita cuba share setiap program, setiap poster-poster yang setiap NGO release kepada orang awam. Jadi melalui 3 cara tu, secara tak langsung kita juga dah terlibat dengan dunia sukarelawan. Okay, so selain turun padang kita boleh menyumbang dan juga kita boleh menyebarkan poster lah. Dan saya rasanya dengan menyumbang duit ataupun barang-barangan dan juga menyebarkan poster tu sebenarnya dah lebih daripada cukup untuk membantu support badan-badan NGO ni. Alright, jadi 6 soalan ni sudah kita bincang, bukan 6 lah, lebih kurang 5 ke 6 soalan sudah kita bincangkan. Jadi dengan masa pun dah menceburui kita. Alright, jadi saya ucapkan terima kasih kepada panel saudara Razin yang secara tak langsunglah mewakili Malaysian Relief Agency
secara tidak langsung ya, mewakili Malaysian Relief Agency untuk bersama-sama dengan P-Podcast pada episod Pelajar dan Kesukareluanan. Itu sahaja untuk episod hari ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti episod P-Podcast yang akan datang dan share episod hari ini kalau anda rasa bermanfaat untuk orang lain. Bagi mengikuti perkembangan semasa aktiviti Persis Quiz, anda bolehlah follow akaun social media yang terpapar di skrin sekarang ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #LeadWithLove